yang bercakapnya dengan satu percakapan yang Allah benci, yang Allah murka. Dan dia bercakap panjang sampai mana-mana pun percakapan itu Allah benci, mencarutnya, meluncurnya dan sebagainya. Maka ditulislah dosa kepadanya. Diazab dia di dalam kubur dan disiksanya di hari kiamat di padang mahsyar, sehinggalah dia bertemu Allah di hari kiamat. Jadi orang yang bercakap ucap di dalam kubur yang disiksa. Orang yang mengumpat, memfitnah dan sebagainya, dia akan disiksa di dalam kubur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita perjuangan kita lain, tapi kedudukan pahala kadang-kadang sama. Tuan-tuan, kita tengok orang yang berjihad di sabilillah, orang Palestin, lawan Israel Yahudi di sabilillah. Takkan tuan-tuan nak tinggal anak, nak tinggal isteri, nak tinggal mak bapak pergi ke Palestin, tak disuruh. Sebab apa tak disuruh? Sebab benda itu di luar kawasan kita. Tetapi apabila Israel masuk dalam bumi ini, wajib kita lawan Israel. Walaupun ada mak bapak, walaupun ada isteri, pada masa itu wajib lawan. Kes ini berlaku pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi nak pergi perang. Dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya nak pergi perang. Nabi tanya, kamu ada mak bapak? Ada. Kalau itu jaga mak bapak kamu lagi besar daripada fi sabilillah. Tetapi apabila musuh melanda dalam negeri, mak bapak pun kena tolak ke tepi. Pada masa itu fi sabilillah nombor 1. Kerana bila musuh dah masuk, besok dengan mak bapak pun kena bunuh. Maka pada masa itu mempertahankan wajib pada masa itu. Walaupun tuan-tuan tak dapat pahala fi sabilillah, tuan-tuan boleh dapat pahala. Walaupun tuan-tuan tak pergi lawan di Iraq, tak pergi bertentang di Palestin, tak pergi menentang Amerika di Libya, tuan-tuan boleh dapat pahala fi sabilillah. Ustaz, ya, makcik ni sakit, tak boleh bangun sembahyang malam-malam. Walaupun makcik tak boleh bangun sembahyang malam-malam, makcik dapat pahala bangun sembahyang malam. Ustaz, saya ni sibuk dengan Ustaz, tak boleh puasa Ustaz. Saya jaga nak puasa Ustaz. Tapi sibuk Ustaz, kerja saya pun teruk. Saya tak boleh puasa sunat Ustaz. Abang, walaupun abang tak boleh puasa sunat, tapi abang boleh dapat pahala puasa sunat sehari. Abang boleh dapat pahala yang mulai. Abang boleh dapat pahala fi sabilillah. Bagaimana? Nabi kata dengan dua jalan. Pertama, orang yang bela janda-janda. Pahala membela ibu tunggal, pahala membela janda-janda, pahala yang macam berjihad, macam berpuasa dan macam sembahyang malam. Dan yang keduanya, pahala membela anak-anak yatim, pahala bela anak yatim, macam berjihad fi sabilillah, macam sembahyang malam dan macam kita puasa sehari pahala. Jadi tuan-tuan, itulah kedudukan Islam. Alangkah adil Islam ini. Kamu tak boleh buat cara ni, kamu buat cara ini, tapi pahalanya tetap sama. Makcik-makcik tak boleh dapat pahala sembahyang Jumaat, tak wajib sembahyang Jumaat, penuh sesak, orang lelaki-lelaki ramai. Tak apalah, makcik sembahyang zuhur di rumah, masak untuk suami dan anak-anak, pahala menjaga keluarga macam pahala suami makcik-makcik datang sembahyang Jumaat, tak kurang walaupun sedikit. Kan cantik Islam itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita saling menghormati perjuangan kamu dalam bidang politik, perjuangan saya dalam bidang pendidikan. Dia akan menjadi sokong menyokong. Bukan semua orang kena berada dalam bidang politik. Ada orang yang kena ada dalam bidang ekonomi. Ada orang yang kena ada dalam bidang pendidikan. Tapi dalam bab nak memangkang, dia pangkang. Tapi dia tak menjadi politician. Sebab dia orang yang ekonomi. Dia orang yang menjadi pegawai. Dia tak boleh terlibat secara terang-terangan. Tapi bila main kempen, dia pangkang. Maknanya dia tidak menolak politik. Dia masih terlibat dengan politik. Waktu pilihan raya kempen, dia pangkang. Tapi bila balik pada anak, dia kerja balik. Bukan semua orang kena duduk dalam politik. Tak duduk dalam politik, salah kamu. Baik. Ingat, Islam bukan politik semata-mata. Tetapi di dalam Islam ada politik. Ni, nampak tuan-tuan.
Kita bercakap yang baik, kita berdakwah. Ini adalah satu benda yang baik. Pahalanya sampai hari kiamat. Saya nak sebut pada tuan-tuan. Ada satu soalan dalam website saya yang bertajuk orang datang minang dia. Orang dia suami orang datang minang dia. Mak dia tak terima, dia terima. Dia isteri membodoh. Mak dia kata, jangan ambil. Mak tak suka. Dia kata pula, saya suka. Walaupun isteri membodoh. Dengar cakap mak, ni mak kamu. Berdosa lawan mak kamu. Jadi tuan-tuan saya ni berapa lama dah tak jawab soalan dalam internet. Letih nak jawab. Yang tanya satu Malaysia, dia jawab satu orang. Macam mana nak jawab? Saya jawab pendek. Saya kata jodoh adalah hak akak. Akak buat istikharah elok-elok. Dia hantar lagi masalah, ustaz, mak saya tak setuju juga. Dia jawab balik, kalau begitu ikutlah cakap mak, lebih Allah redha. Itu dua jawapan saya. Jodoh adalah hak kamu. Kamu sebagai perempuan, anak darah, kamu ada hak. Mak dia terima. Dia jawab pula, mak dia tak suka. Saya jawab balik, kalau demikian ikutlah cakap mak, lebih Allah redha. Itulah nama dia Tuhan pada mak. Mak tak suka. Ikut arwah mak saya tuan-tuan. Saya mahu maut. Biasa bro. Macam bujang-bujang. Ada mahu ada air. Orang tu tegak saya. Takkan ada mahu. Mak saya kata, Aziz, kamu kahwin. Baik mak. Dengan siapa mak? Ini pilihan mak. Baik mak. Saya telefon mahu saja. Minta maaf, kita tak jadi kahwin. Sebab mak saya dah ada pilihan. Saya terpaksa ikut cakap mak saya. Dermaga sakti itu. Terus saleh. Saya cakap, oh jangan mak. Saya ikut cakap mak. Bila ikut cakap mak, insya-Allah Allah redha. Walaupun saya ada hak, saya anak jantan. Saya ada hak menentukan jodoh saya sendiri. Tetapi alangkah baiknya kalau jodoh itu mak saya redha. Mak saya redha. Maka bila redha, ikutlah cakap mak. Sebab Nabi kata redha Allah fil redha walidain. Redha Allah pada redha kedua mak bapak. Kita menikah bukan sehari, kita kahwin bukan sebulan. Kita nak kahwin sampai kita mati. Kalaulah mak tak redha pada kita, perkahwinan kita huru-hara, kena tumbuk, kena pukul, kena seksa, itu bukan perkahwinan. Perkahwinan adalah untuk seronok. Okey Ustaz, kalau saya ikut cakap mak saya, suami saya pukul saya, Ustaz nak kata apa? Saya tak kata apa, akhir report dia bawa berapa Ustaz cerai. Nak kata apa, lagi isteri dia beragama Ustaz cerai. Tadi satu isteri mengadu dengan saya. Dia bawa suami gambar suami dia. Ustaz, ini suami saya. Loh, Ustaz tuan-tuan, warga kadang isteri dia halus. Ni Ustaz, ni suami saya. Wih, Ustaz dengan lelaki akak. Dua kali Ustaz. Ini 3 kali dia kata. Ustaz tahu nak bawa dia penyepak saya Ustaz. La ilaha illallah. Sampai sekarang aku sakit ini Ustaz. Masya Allah. Suami akak kerja apa? Ni, tarik kereta apa dia, orang tak bayar kereta, tarik kereta dia. Tu dia. Garam. Dia buat apa kakak? Dia tak pernah bagi nafkah dekat akak. Lama akak dari akak dia cari makan Ustaz. Jadi apa yang Ustaz? Akak nak buat kau Ustaz? Ini Ustaz cerai. Tak boleh Ustaz jampi-jampi apa? Tak saya. Ini Ustaz cerai. Dia cari suami yang isi pada akak. InsyaAllah. Subhanallah. Ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan isteri untuk kita bukan untuk penampak, bukan untuk jentik, bukan untuk tumbuk. Allah Ta'ala jadikan isteri untuk kita bimbing dia, sayang dekat dia, jaga dia, kasih dekat dia. Kerana isteri kita lah yang menyelamatkan kita daripada neraka. Saya ulang balik, isteri kita lah yang menyelamatkan kita daripada neraka. Kalau kita tak ada isteri, tak perempuan mana yang kita duduk cabut sekarang, tak perempuan mana yang kita duduk ngorak sekarang. Tapi dengan sebab kita ada isteri, kita tak tengok alai, kita tengok dia saja. Dia dah menyelamatkan kita pada neraka. Bersyukurlah.
Isteri kita lah yang melahirkan anak-anak kita. Isteri kita lah yang menjaga mengasuh anak-anak kita. Isteri kita lah yang basuh pakaian kita. Sabarlah banyak-banyak dengan isteri kita. Sayyidina Umar kena belenting dengan isteri dia. Sayyidina Umar tidak menjawab, padahal dia adalah laki-laki yang paling garang. Tapi bila isteri dia belenting, dia diam. Dia tak jawab. Sebab isteri akulah yang menyelamatkan aku daripada neraka. Isteri akulah yang memasak makanan pada aku. Isteri akulah yang melahirkan anak-anak aku. Dan isteri akulah yang membasuh pakaian aku. Apa sebab aku nak marah pada isteri aku? Itulah kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberkati majlis ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pagi besok di Masjid Melawati di Al-Hidayah, kuliah subuh, dan pagi besok kuliah duha 9.30 pagi, kitab Al-Mu'ain Al-Mubin dan Hidayatul Mutafakkirin. Ya, dan di sini ya pukul 11 pagi di masjid kita. Dan pada minggu depan, pada hari Khamis minggu depan, ya malam, tuan-tuan boleh tengok di TV1. Ya, di TV1 pada 26 hari bulan 5 di TV1, Forum Perdana Umat Islam secara langsung bersama dengan Ustaz Kazim Jelia. Ya, yang akan disiarkan dari Al-Aqsa. Ya, pada 26 hari bulan 5 minggu depan, insya-Allah. Dan malam itu saya berada di Surau Mustaqim, Taman Lembah Keram, Bahrul Madu di 19. Jadi tuan-tuan yang mana belum dapatkan buku ini, tuan-tuan boleh dapatkan buku ini. Dan kalau nak tanya-tanya, besok baru saya nak balik malam juga. Ya, jadi tuan-tuan boleh dapatkan di luar bersama dengan CD-CD yang terbaru yang baru keluar ini. Dan buku dan CD ini saya khaskan untuk pembinaan Ma'had Tahfiz Al-Quran khas untuk anak-anak yatim daripada Patani yang akan sampai pada bulan 9 nanti, yang sedang dibina Ma'had Tahfiznya di Al-Barakah Manju. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.